Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat mementingkan bidang pendidikan dalam kalangan rakyatnya. Hal ini demikian kerana generasi muda pada saat ini merupakan penerus kepada pemimpin pada masa hadapan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan juga Pustaka, pengajaran merupakan satu perihal mengajar dan juga pengajaran juga bermaksud aktiviti ataupun perkara yang melibatkan guru dan juga pelajar dalam sesi pengajaran. Urusan pembelajaran dalam kalangan pelajar bukanlah sesuatu yang mudah, ditambah lagi dengan pengurusan tingkah laku dalam kalangan pelajar. Ini merupakan satu cabaran yang dihadapi oleh seorang guru dalam menangani masalah pembelajaran dan juga tingkah laku dalam kalangan pelajar. Terdapat masalah pembelajaran yang dapat dikawal oleh guru dan terdapat juga masalah pembelajaran yang tidak dapat dikawal oleh guru. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti ciri-ciri pelajar yang bermasalah dalam pembelajaran. Yang kedua ialah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pembelajaran. Yang ketiga ialah menghuraikan langkah bagi mengatasi masalah dalam pembelajaran. Metodologi kajian, kami telah menggunakan kajian kualitatif iaitu kaedah temu bual dan kajian kepustakaan. Kami telah menemu bual seorang guru kaunseling dari SMK Sultan Yahya Petra 1 melalui aplikasi Google Meet. Seterusnya ialah kajian kepustakaan. Kami telah meneliti dan mengumpul data melalui beberapa sumber bacaan daripada perpustakaan, laman web, jurnal, tesis dan lain-lain. Seterusnya saya akan membentangkan teori yang berkaitan. Teori pembelajaran yang pertama adalah teori pembelajaran sosial Bandura. Teori ini menekankan aspek interaksi antara manusia dan juga persekitaran. Maka, unsur pembelajaran utama adalah peniruan dan pemerhatian. Aspek pemerhatian pelajar terhadap penyampaian guru dan aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberi kesan yang optimum kepada kefahaman pelajar. Oleh itu, guru perlu cekap untuk menjadi personaliti yang menarik agar dapat dijadikan contoh kepada pelajar. Teori yang kedua adalah teori pembelajaran Gardner. Menurut teori ini, pembelajaran adalah bergerak daripada yang paling mudah kepada yang paling kompleks. Konsep dan alat bantu mengajar dapat membantu masalah pelajar lambat di dalam kelas. Guru perlu menggunakan bahan konkret untuk mengajarkan sesuatu mengikut turutan agar pelajar dapat menguasai kemahiran dan ilmu dengan lebih mudah. Isi dan aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh guru perlulah selaras dengan perkembangan kognitif murid-murid. Teori yang ketiga adalah teori pembelajaran Erikson. Erikson menyatakan bahawa manusia mempunyai keperluan yang sama dan perkembangan mereka bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan tersebut. Teori ini menggabungkan 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, iaitu faktor kendiri, emosi dan sosial. Terdapat 8 peringkat perkembangan emosi manusia. Setiap peringkat akan menimbulkan tingkah laku positif dan juga negatif. Pelajar yang kurang keyakinan diri dan berasa takut menyertai aktiviti pembelajaran serta menghadapi masalah penyesuaian emosi dan sosial dalam sesuatu situasi, mereka berusaha mewujudkan identiti dan persepsi sendiri terhadap dunia mereka. Oleh itu, guru perlu menunjukkan sifat kasih sayang yang mampu memotivasikan pelajar supaya memahami diri, menerima diri, melibatkan diri secara aktif dalam kelas dan juga menentukan arah hidup dan masa depan mereka sendiri. Bagi ciri-ciri pelajar yang mempunyai masalah dalam pembelajaran pula, yang pertama, pelajar kurang menumpukan perhatian semasa di dalam kelas. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak dapat beri perhatian yang secukupnya dan mereka gemar bermain di dalam kelas. Perkara ini telah mengganggu pelajar-pelajar yang lain. Antara ciri-ciri yang kedua pula, kurangnya komunikasi pelajar dengan guru. Interaksi pelajar dengan guru sangat penting dalam proses pembelajaran pelajar. Sebagai contoh,
Pelajar berasa takut atau malu apabila nak bertanya soalan dengan guru. Dalam hal ini, guru juga memainkan peranan yang penting. Antara ciri yang ketiga pula, kurangnya motivasi dalam diri pelajar. Pelajar kurang terdedah dengan program-program seperti motivasi atau ceramah. Mereka masih belum sedar tentang kepentingan pembelajaran dalam kehidupan mereka. Selain itu, mereka juga masih tidak jelas tentang cita-cita dan hala tuju mereka. Yang terakhir pula, pelajar berasa malas hendak belajar. Hal ini telah menunjukkan tingkah laku negatif oleh pelajar tersebut. Sebagai contoh, mereka lebih suka bermain-main dan mengganggu rakan yang lain di sekolah. Ataupun sewaktu kelas sedang dijalankan. Masalah ini telah membuatkan mereka berasa malas untuk membuat kerja sekolah dan suka menangguhkan kerja. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan tentang faktor yang mempengaruhi masalah pembelajaran pelajar. Yang pertama adalah disebabkan ketidaksesuaian bahan dan teknik pengajaran. Guru harus tahu bahawa pelajar lebih minat untuk belajar jika ada sesuatu yang berkaitan dengan minat mereka. Yang seterusnya adalah disebabkan persekitaran. Saya yakin bahawa semua orang lebih selesa dan lebih suka untuk belajar dalam keadaan yang selesa, aman dan mempunyai pengudaraan yang baik. Jadi, guru-guru haruslah bijak untuk memikirkan alternatif yang boleh memberi keselesaan kepada guru dan juga kepada pelajar. Yang ketiga adalah disebabkan masalah peribadi pelajar sendiri. Kita tahu bahawa tidak semua, namun sesetengah pelajar mempunyai masalah peribadi sendiri, antaranya masalah keluarga ataupun masalah bersama rakan-rakan. Jadi, sekiranya guru dapat memastikan bahawa pelajar tersebut mempunyai masalah, guru haruslah memikirkan cara untuk membantu pelajar tersebut. Misalnya, membuat sesi luahan, mendengar luahan pelajar tersebut agar dapat mengurangkan beban pelajar. Ataupun guru juga boleh membawa pelajar ke sesi kaunseling. Faktor yang terakhir adalah kerana pelajar tiada minat untuk belajar. Hal ini demikian kerana pelajar pada zaman sekarang lebih fokus kepada social media dan boleh kita lihat bahawa anak-anak remaja sekarang banyak menggunakan platform social media, fokus kepada social media daripada pembelajaran. Jadi ibu bapa haruslah memantau anak-anak dan bertanyakan kepada anak-anak tentang cita-cita mereka dan masa depan mereka juga. Saya akan menyambung pembentangan daripada rakan-rakan saya iaitu dengan tajuk langkah-langkah bagi mengatasi masalah pembelajaran pelajar. Berdasarkan temu bual yang telah kami jalankan, kami dapati semua pihak memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah pembelajaran pelajar. Pihak-pihak tersebut iaitu pihak guru, pihak sekolah, ibu bapa dan juga pihak kerajaan. Yang pertama, peranan seorang guru. Guru perlulah memperbaiki cara penyampaian mengajar mereka. Hal ini kerana berdasarkan temu bual yang kami jalankan, kami dapati pelajar mudah hilang tumpuan di dalam kelas akibat tidak memahami apa yang diajarkan oleh guru mereka. Oleh itu, guru perlu memperbaiki cara penyampaian mengajar mereka. Contohnya seperti memberitahu terlebih dahulu kepada pelajar objektif pengajaran mereka pada hari itu. Seterusnya, peranan ibu bapa. Ibu bapa juga memainkan peranan yang penting untuk mengatasi masalah pembelajaran pelajar. Ibu bapa perlu memupuk minat dan cita-cita pelajar dengan memberikan perhatian dan bimbingan kepada mereka. Hal ini kerana sesetengah pelajar mempunyai masalah, tidak minat belajar ataupun malas belajar. Oleh yang demikian, ibu bapa perlulah memberikan perhatian dan bimbingan kepada anak-anak mereka. Selain itu, pihak sekolah juga perlu memainkan peranan untuk mengatasi masalah pembelajaran pelajar. Ada sesetengah pelajar yang kurang motivasi diri dan ada juga sesetengah pelajar yang kurang keyakinan untuk berkomunikasi dengan guru mereka di dalam kelas. Oleh itu, pihak sekolah boleh membantu masalah pelajar ini dengan menyediakan kem-kem seperti kem kepimpinan pelajar ataupun kem motivasi diri. Akhir sekali,
peranan daripada pihak kerajaan. Pihak kerajaan juga boleh membantu mengatasi masalah pelajar dengan menyediakan kursus mengajar kepada guru-guru. Hal ini kerana hasil daripada temubual mendapati bahawa terdapat pelajar yang tidak memahami teknik pengajaran yang digunakan oleh guru mereka di dalam kelas. Kesimpulan dari kajian ini adalah berkaitan dengan aspek-aspek yang perlu diberi perhatian dalam meningkatkan pembelajaran pelajar. Antaranya, ciri-ciri pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran, faktor-faktor mempengaruhi pembelajaran pelajar dan peranan yang dimainkan oleh guru dan pihak sekolah dalam meningkatkan pembelajaran pelajar. Oleh itu, guru perlu peka terhadap gaya pembelajaran murid di sekolah. Seterusnya, kaedah penyampaian perlu dipelbagaikan agar murid tidak bosan semasa belajar. Di samping itu juga, elemen humor atau didik hibur mampu menghilangkan tekanan kepada pelajar dan mampu menarik minat mereka untuk terus belajar. Akhir sekali, guru perlu cuba untuk memahami situasi pelajar dan berusaha mengambil tahu atau mendekati tentang permasalahan mereka. Sekian, terima kasih.